Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil daripada alladzina yu'minuna bil ghaib ni ya. Baik, kita akan ambil beberapa ayat hari ni, kita potong rangkap dia, kemudian saya jelaskan macam mana nak cari subjek dan khabar. Ya, kemudian tuan-tuan tengok nanti di hujung nanti adalah sedikit soalan, saya jelaskan, saya tanya pada tuan-tuan, tengok macam ni tuan-tuan boleh faham atau tidak ya. Baik, saya baca dulu ayat yang ketiga ni, tuan-tuan puan-puan semak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Jadi saya dah pisahkan rangkap dia. Saya percaya kalau saya tak letak pun tanda-tanda ni, kalau saya tanya dan jelaskan, insya-Allah tuan-tuan boleh pisahkan sendiri ya. Sebab kalau tuan-tuan baca dari sudut makna dia, no problem. Tuan-tuan mesti boleh faham dengan baik ya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib dulu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok. Ini rangkap isim ke rangkap fi'il? Tuan-tuan jumpa kalimat apa dulu? Jumpa alladzina dulu, betul ke tidak? Jadi alladzina ni isim ke fi'il ke haraf? Ini tentulah isim. Jadi kalau dalam rangkap alladzina yu'minuna bil ghaib ini, tuan-tuan jumpa isim dulu, maka rangkap ni siapa punya? Isim punya ke fi'il punya? Tentulah isim punya. Betul ke tidak? Jadi kalau rangkap ni rangkap isim, ya, sebab tuan-tuan jumpa isim dulu kan? Jadi tuan-tuan kena cari berapa maklumat? Jawapannya 2 maklumat Ustaz. Apa dia yang awak kena cari? Yang pertama subjek dia, yang kedua khabar dia. Okey, sekarang ni tengok alladzina, orang-orang itu, yu'minuna bil ghaib. Inilah subjek dia, orang-orang itu. Ni subjek dia tuan-tuan. Orang-orang itu, orang mana? Nanti kita bahaskan sekejap lagi Orang-orang itu, ni dia punya subjek. Kenapa dengan orang-orang itu? Yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang ghaib. Ini khabar dia tuan-tuan. Ini khabar dia. Faham ke tidak? Okey, baik. Wa yuqimuna salata. Okey, wa yuqimuna salata. Baik, ini rangkap isim ke rangkap fi'il tuan-tuan? Tengok. Tuan-tuan jumpa isim dulu ke fi'il dulu? Wa ni haraf, tinggalkan ya. Wa ni haraf, tinggalkan Baik, yuqimuna. Yuqimuna maknanya mereka mendirikan. Ni isim ke fi'il ni tuan-tuan? Mereka mendirikan. Inilah kalimat fi'il. Jadi kalau di kalimat fi'il, maka ini rangkap fi'il lah. Kalau rangkap fi'il tak ada masalah. Tengok apa ganti nama diri dia Ustaz? Mereka. Mereka rujuk pada siapa? Rujuk kepada alladzina. Alladzina ni siapa? Orang-orang bertakwa, betul tak? Itu kita dah biasa buat. Ada atau tidak maf'ulun bih? Jawapannya ada Ustaz. Apa yang mereka dirikan tu ada ke tidak tulis dalam rangkap ni? Ada. As-salata. Nampak? Mereka mendirikan solat. Yang didirikan itu ialah solat. Nampak? Jadi sekarang ni tuan-tuan, kalau yang didirikan itu solat, maka solat tu lah maf'ulun bih dia. Okey, dari sudut makna settle, dia lah yang didirikan. Dari sudut teknikal, yes, settle juga. Sebab ujung dia fathah. Dia dapat pangkat mansub, nampak? So settle tuan-tuan. Kita fokus pada rangkap isim dulu Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang mereka rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Okey. Ini rangkap isim ke rangkap fi'il? Cuba kita tengok satu-satu Wa, isim ke fi'il ke haraf? Ni haraf, tinggalkan. Mimma dia dua perkataan. Min dari ma apa yang min dulu. Min isim ke fi'il ke haraf? Haraf Ustaz, haraf jar. Okey, tinggalkan. Haraf tinggalkan. Kalimat berikutnya ma. Ma maknanya apa yang, nampak? Ma maknanya apa yang? Isim ke fi'il ke haraf? Cuba jawab tuan-tuan, apa yang? Inilah kalimat isim, betul ke tidak? Tapi isim yang ada gelaran dan fungsi kan? Tak kira lah yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa. Kalau di isim, maka rangkap ni isim punya lah ya. Okey, kalau rangkap isim, tuan-tuan kena cari berapa maklumat tuan-tuan? 2, betul ke tidak? Yang pertama, tuan-tuan kena cari subjek. Yang kedua, cari khabar. Okey. Dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiquna, mereka nafkahkan. Dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Okey, mana subjek dia tuan-tuan dari sudut mana? Dan apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Nampak tak? Kat sinilah dia punya subjek. Dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Kenapa? Kenapa dengan benda-benda yang kami rezekikan kepada mereka tu? Yunfiquna, mereka nafkahkan. Ini khabar dia tuan-tuan. Ini adalah khabar dia. Dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiquna, mereka nafkahkan. Inilah khabar dia. Tuan-tuan faham ke tidak? Okey, nanti tuan-tuan buat latihan semula, dengar balik video ni 2-3 kali kalau tuan-tuan rasa tak confident Baik, kita pergi ayat berikutnya tuan-tuan Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ni rangkap pertama. Wa ma unzila min qablika, ni rangkap yang kedua tuan-tuan. Ni rangkap yang kedua. Ya. Wa bil akhirati hum yuqinuna. Ni rangkap yang terakhir tuan-tuan Okey, satu-satu. Ya, cuba tuan-tuan tengok
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Ni mana subjek dia tuan-tuan. Ni rangkaian isim sebab apa? Sebab dimulakan dengan isim. So kalau dalam rangkaian isim tuan-tuan kena cari berapa maklumat tuan-tuan? Tentulah 2. Apa dia maklumatnya? Yang pertama tuan-tuan kena cari subjek, yang kedua tuan-tuan kena cari khabar. Okey, baik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, dan orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang yu'minuna bima unzila ilaika, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Mana subjek dia tuan-tuan? Kalau dalam konteks ini subjeknya ialah orang-orang yang ni, walladzina, dan orang-orang yang. Nampak ni dia punya subjek dia. Okey, kenapa dengan orang-orang ni? Mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Jangan tuan-tuan kata orang-orang yang mereka beriman. Ni subjek ustaz? Bukan. Subjek dia ialah alladzina. Jangan, kalau tuan-tuan kata walladzina yu'minuna, mereka beriman bima unzil, dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Salah tuan-tuan. Ini ialah subjek dia. Walladzina, dan orang-orang yang. Dan orang-orang yang. Kenapa dengan mereka? Yu'minuna bima unzila ilaika, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Ni dia punya subjek dia. Ni dia punya subjek dia. Ni dia punya khabar dia. Okey, baik. Wa ma unzila min qablika, wa dan ma unzila ilaika, dan apa yang ia telah diturunkan dari sebelum engkau. Ini maknanya kitab sebelum daripada Quran lah. Ni apa yang diturunkan kepada engkau. Engkau ni rujuk pada Rasulullah. Dia maknanya apa yang diturunkan kepada engkau ni maknanya Quran lah. Dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau maknanya yang ni selain daripada Quran lah. Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Okey, ni rangkap isim ke rangkap fi'il tuan-tuan? Tengok kalimat pertama dia wa. Ni haraf kan? Tinggalkan. Okey, ma maknanya apa yang. Apa yang ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Inilah kalimat isim, kan? Isim yang ada gelaran dan fungsi, apa yang, kan? So kalau isim yang tuan-tuan jumpa dulu, maka rangkap ni rangkap isim ke rangkap fi'il? Rangkap ni isim punyalah. Jadi kalau isim, rangkap isim, tuan-tuan kena cari berapa maklumat tuan-tuan? 2. Maklumat yang pertama subjek, maklumat yang kedua khabar. Okey, mana subjek dia tuan-tuan? Subjek dia ialah dan apa yang diturunkan dari sebelum kau. Inilah tuan-tuan. Ma ini adalah dia punya subjek. Dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau. Faham ke tidak? Dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau. Subjek dia ialah apa yang unzila min qablika, ini dia punya khabar. Okey, baik. Wabil akhiratihum yuqinun. Wabil akhiratihum yuqinun. Okey tuan-tuan tengok ni. Wabil akhiratihum yuqinun. Dan dengan hari akhirat mereka yakin. Dan dengan hari akhirat mereka yakin. Okey tuan-tuan ingat tak tadi saya jelaskan? Yang ni ada hum kan? Jadi hum ni tuan-tuan, wabil akhirati hum yuqinuna. Ni kita masukkan dia sebagai subjek juga. Senang macam ni. Dan dengan hari akhirat mereka itu yakin. Ni sebenarnya ada perbahasan dia tuan-tuan. Ada ulama kata ini hanya sebagai sengkangan sajalah. Ini adalah sebagai apa? Ini sebagai apa kita panggil? Taukid dan sebagainya. Jadi nak senang kita masukkan dia dalam kelompok subjek. Wabil akhirati hum yuqinuna. Mereka yakin ni dia punya khabar. Kita masukkan dia dalam kelompok subjek. Tapi ada juga ustaz-ustaz mungkin tak setuju. Ustaz dia kata ini bukan, dia kata ini letak di tengah-tengah, tak ada apa-apa. Jadi daripada duduk tengah-tengah seorang, baik kita masukkan dia sama ada subjek ataupun khabar. Jadi yang paling dekat dengan perbahasan yang mudah untuk saya jelaskan, kita masukkan dia dalam kelompok subjek. Kalau ada hum ataupun alladzina dekat sini isim kita panggil isim dhamir ataupun isim mausul, isim mewakili, semua kita masukkan dia dalam kelompok subjek kalau dia ada di tengah-tengah macam tu. Okey. Yang ni tuan-tuan, saya nak suruh tuan-tuan cari dia punya subjek dan khabar. Okey, sekarang ni saya tak payah pisahkan sebab kat sini memang dah terpisah dengan tanda ni kan. Okey. Ulaika ala hudan min rabbihim. Orang-orang itu adalah orang-orang itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Orang-orang itu di atas petunjuk Tuhan mereka. Okey, tolong bagi tahu dengan saya mana subjek dia dalam rangkap ni. Orang-orang itu di atas petunjuk Tuhan mereka. Kemudian yang terakhir ni wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang itu mereka orang-orang yang berjaya.
wa ulaika humul muflihun. Baik, ni tuan-tuan ulaika ala hudan min rabbihim ni saya nak tuan-tuan bagi tahu dengan saya mana subjek dan mana khabar. Tapi kita bahaskan tentang rangkap ujung ni dia punya perbahasan kita seperti biasa tuan-tuan Okey, kalau nak cerita pasal rangkap isim dan fi'il, yang ini rangkap isim lah sebab tuan-tuan mula dengan kalimat isim. Tapi masalahnya dia ada home di tengah-tengah ni. Jadi kan saya kata kalau ada home, kita masukkan dia dalam kelompok subjek. Jadi ulaika hum al-muflihuna. Jadi tuan-tuan, dan orang-orang itu mereka, ni semua subjek dia, al-muflihuna, orang-orang yang berjaya. Okey, wa dulu. Wa ni ialah kalimat haraf, betul ke tidak? Haraf apa? Haraf penyambung cerita kan? Okey. Kemudian ulaika. Nanti kalau harap penyambung cerita, fungsi dia apa? Menyambung cerita lah Okey, ulaika, orang-orang itu. Ini ialah isim tunjuk. Isim apa tuan-tuan? Isim tunjuk. Isim tunjuk yang jauh ke isim tunjuk yang dekat? Yang jauh lah itu. Kalau ini barulah isim tunjuk yang dekat kan? Baik, kalau di isim tunjuk, di isim ke fi'il ke haraf? Tentulah isim tu Ustaz. Nama pun isim tunjuk, isim lah kan? Okey, di isim yang ada gelaran dan fungsi, so dia mabni. Betul ke tidak? Walaupun dia merupakan subjek ataupun mubtada', dia tidak boleh diberikan baris depan di sini. Walaupun pada hakikatnya dia memanglah pangkat dia tu memanglah dapat pangkat marfu'. Betul ke tidak? Pangkat dia memanglah marfu'. Tapi dari sudut tanda baris tak boleh letak baris depan kat sini. Mana tuan-tuan boleh baca ulaiku? Dia kena baca ulaika, betul ke tidak? Yang ni mabni. Itu kita panggil dia mabni, dikebal, tak boleh ubah. Walaupun dia sedang berpangkat marfu', tak boleh dia nak marfu' dengan dhammah. Sebab apa? Sebab dia mabni. Semua kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi dia mabni. Lagi sekali boleh? Dengar lagi sekali saya sebut Okey, ini dia punya subjek. Betul ke tidak? Jadi kalau subjek kan baris asas dia kan baris depan. Betul ke tidak? Tapi yang ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Oleh kerana itulah dia tuan-tuan tak boleh bubuh baris depan dekat sini. Walaupun pada hakikat dia tuan-tuan tahu ini pangkat dia mesti marfu' Ustaz. Tuan-tuan tahulah dia pangkat marfu' sebab dia subjek kan. Tapi dia tak boleh dimarfu'kan dengan baris depan. Sebab apa? Sebab dia isim yang ada gelaran dan fungsi. Okey, saya tanya tuan-tuan Home maknanya mereka. Ini ialah kalimat isim. Dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi juga So dia ni ialah isim dhamir. Isim apa tuan-tuan? Isim dhamir. Sebut isim dhamir. Isim dhamir. Dhamir makna apa? Ganti nama diri So kalau dia isim dhamir, fungsi dia jadi dhamir lah kan? Okey, dia jadi dhamir kepada siapa? Dia jadi dhamir kepada ulaika lah. Orang-orang itulah. Orang-orang itu ni, dia ni tengah tunjuk siapa ni? Dia tunjuk kepada orang-orang yang bertakwa lah, yang kita baca dekat sebelum-sebelum ayat ni tadi. Ataupun tuan-tuan nak kata, Ustaz, ulaika ni dirujuk kepada ulaika yang atas. Betul juga. Ustaz, ulaika yang atas ni rujuk kepada alladzina dekat sini. Betul juga tuan-tuan Jadi ni semua orang yang sama So home ni maknanya mereka, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim dhamir. Dia dhamir kepada siapa? Dhamir kepada ulaika ni. Okey, Al-muflihuna maknanya orang-orang yang berjaya. Ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat isim. Mana tanda isim dia ni? Baik, dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Ini isim biasa. Tapi dia jamak muzakkar salim. Betul ke tidak? Jamak muzakkar salim. Jadi kalau jamak muzakkar salim Ustaz ni khabar. Ustaz kata kalau khabar baris asas dia pun baris depan juga. Mana baris depan dia saya tak nampak pun. Kan saya kata aliyu gemu'u, ingat tak? Ali pun dapat pangkat marfu' sebab dia subjek. Gemuk pun dapat pangkat marfu' sebab dia khabar. Jadi dua-dua tu walaupun sama-sama dapat pangkat marfu' tapi penyebab dia berbeza. Jadi yang ini pun dapat pangkat marfu', al-muflihun pun dapat pangkat marfu'. Yang ini isim yang ada gelaran dan fungsi Ustaz. Saya fahamlah Ustaz tak boleh ubah baris hujung dia. Tapi al-muflihun ini tadi Ustaz kata dia isim biasa. Isim biasa kan boleh ubah baris. Kenapa Ustaz tak baca al-muflihunu? Tuan-tuan mana pernah jumpa al-muflihunu, al-muslimunu, apa lagi? Al-mu'minunu, al-kafirunu. Mana tuan-tuan jumpa Tak boleh. Tapi jangan tuan-tuan kata dia ni isim mabni pula. Tak. Dia ni bukan isim yang ada gelaran dan fungsi dan dia tidak mabni. Okey, kalau tak mabni, mana baris depan dia Ustaz? Cuba beritahu dengan saya, mana baris depan dia Ustaz? Itu kita belajar kemudian. Itu kita belajar kemudian dan itu kita akan bahas panjang pada peringkat yang ketiga nanti. Ini Ustaz, jamak muzakkar salim. Mana tanda marfu' dia? Mana tanda mansub dia? Mana pula tanda majrur dia? Itu peringkat ketiga kita belajar tuan-tuan So tuan-tuan tolong saya bagi tahu dengan saya tadi, ulaika ala hudam min rabbihim. Orang-orang itu di atas petunjuk Tuhan mereka. Tunjuk kat saya kat mana subjek dan kat mana khabar ni.
Rangkap yang pertama daripada ayat yang kelima ni. Rangkap kedua ni kita dah bahas kan. Ni subjek kan. Ni khabar kan. Okey, ni rangkap pertama ni tolong bagi tahu dengan saya mana subjek dan mana khabar. Ya, gunakan kefahaman tuan-tuan dan gunakan sedikit teknikal. Tapi kat sini sebenarnya tak ada teknikal sangat, kefahaman lebih. So, hantar kepada jawapan tuan-tuan pada 0108173131. Hantar guna WhatsApp. Ada yang hantar guna selain daripada WhatsApp, saya macam mana nak jawab. Guna WhatsApp. Ulaika ala hudam min rabbihim, bagi tahu dengan saya mana subjek dan mana khabar. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.